secara pantas. Kemudian kita akan terus buat latihan lah. Kita terus buat latihan yang berkenaan dengan kita gabung ketiga-tiga hukum indeks tersebut. Lepas tu kalau sempat, kita tengok hukum indeks yang keempat. Okay, boleh ha? Alright. So, tanpa buang masa, jadi kita tengok sikit, review sikit. Okay, sebelum cikgu terlupa, kelas cikgu harap semua mute-kan mic masing-masing lah. Sebab apa nanti suara cikgu bergema. Suara cikgu bergema nanti. Kemudian, kalau ada soalan, boleh terus check. Kalau cikgu tak perasan soalan tu, buka mic. Kalau cikgu tak perasan soalan tu, buka mic. Bagi tahu cikgu yang kata ada soalan. Okay, boleh ha? Alright, tapi pastikan tutup mic tu lah. Untuk pastikan tak ada bunyi gema-gema. Kalau bunyi gema ni kacau. Okay, boleh? Alright. So sebelum kita nak mula teruskan latihan lah. Cikgu buat revision sikit lah. Kita buat sikit revision secara laju. Apa itu berkenaan dengan hukum indeks. So 3 hukum indeks yang hampa dah pelajari. Yang pertama iaitu berkenaan dengan darab lah. Okay. So hukum indeks. Jadi hukum indeks ni kita ada banyak. Jadi hampa dah tengok yang 3. So yang pertama adalah berkenaan dengan darab. Okay. Kemudian yang kedua bahagi. Dan yang ketiga adalah yang darab. Okay. Yang darab ni ada banyak pecahan lagi lah. Ada banyak lagi bentuk-bentuk dia. So kita akan tengok lagi. Okay. So jadi ini hanya sebagai revision sahaja. Jadi cikgu harap just cikgu pergi selaju yang mungkin. Hukum indeks ni yang pastinya yang pertama operasi dia akan darab bahagi sahaja. Dia tak akan ada operasi tambah ataupun tolak. Dekat yang besar ni lah. Yang besar ni tak akan ada tambah dan tolak. Tolong tutup mic lah. Tolong tutup mic. Saya bergema. Saya gaduh dengan adik kat dengar kat mic. Okay. So operasi kita sentiasa akan darab dengan bahagi. Dia tak ada hukum indeks yang tambah macam ni. Tak ada. Dia juga tak ada hukum indeks yang tolak macam ni. Pun tak ada. Okay, itu semua pelajar perlu tanam siap-siap sebelum kita nak pergi lagi mendalam. Tambah dengan tolak macam ni tak ada. Dia hanya ada darab bahagi, kemudian kurungan lah. Kurungan. Okay. Jadi, so, yang pertama kena faham dulu kenapa dia guna A dengan A. So cikgu harap semua dah boleh faham bentuk indeks ni ada 2 jenis. Kita ada asas dan juga indeks. So asas ini adalah yang besar. Indeks adalah yang kecil lah. Ini. Okay. So itu cikgu harap semua dah faham. Jadi sebab apa dia guna A dengan A? Kenapa tak guna A dengan B ke, A dengan C ke? Ini menunjukkan asas kita sama. Jadi bila asas sama, operasi darab barulah boleh pakai hukum indeks yang pertama, iaitu tambah kuasa. Asas kena sama. Kalau A, 1, 1, 2, 2, 3, 3, macam tu. Kemudian sama juga yang bawah ni, bila operasi bahagi, tetapi asas kena sama juga. Sebab tu dia pakai A dengan A. Dia tak pakai A dengan B ke, A dengan C ke. Sebab apa? Nak menunjukkan bahawa hukum indeks kita boleh pakai darab dengan bahagi apabila asas kita sama. Kalau asas kita berbeza, so tak boleh pakai. So bila bahagi apa akan jadi? Kita akan tolak kuasa. Okey, boleh. So, itu yang 2 yang pertama. Okey, 2 yang asas kita. Okey. Kemudian kita tengok pula yang bahagian bawah ni. Okey. Yang ni, yang bracket ni ada banyak bentuk. Kita ada bentuk yang simple macam ni. Mungkin tadi belajar yang simple lah. Ataupun yang mana dah masuk mendalam. So, cikgu akan terang balik. Okay. Yang kedua, kita ada yang bergabung. Macam ni. Okay, contoh kat luar ni cikgu hubung. Cikgu tak ikut buku tab yang ni. Cikgu letak je. Cikgu letak huruf saja. Macam ni. Ataupun kita ada macam ni. Lagi kita macam ni. Lagi kita ada macam ni. So ada banyak.
Ada banyak bentuk. So kita ada banyak bentuk lah. Kita ada banyak bentuk. So semua ini melibatkan kurungan. Tetapi ada bentuk dia adalah sama. So yang mana? Okay, sebelum kita nak pergi ke yang sama tu, kita tengok dulu yang asas lah. Kita tengok dulu yang asas. So dekat sini kita ada A, kemudian kita ada kuasa M, kemudian kita ada kurungan, ada kuasa N pula dekat belakang. So ada dua jenis indeks. So indeks M dengan N. Okay. So bila jadi benda ni, dia tak sama dengan yang atas ni. Yang atas ni kita ada dua asas, kemudian kita ada darab. Cikgu faham bracket pun adalah melambangkan darab. Tetapi ini hanya ada satu asas. Hanya ada satu asas. Sini ada dua. Ada dua. A dengan A. Yang ni ada satu saja. So itu beza dia. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia ada bagi macam ni. Macam tu. Pelajar ingat, bracket lah. So terus ambil yang ni. So pakai darab habis. Semua buat M darab dengan N. So tak boleh. So ingat, yang ni sama dengan apa? Dia sama dengan yang sini. Sebab apa? Bracket. Maksudnya darab. Contoh cikgu buat 3 darab dengan 2 dapat 6. So kalau buat 3 bracket 2 pun sama dapat dengan 6. So benda yang sama yang berlaku iaitu darab. So sama juga yang ni. Kalau soalan ni yang masuk, jadi jangan tersilap. Jangan duk pakai hukum indeks yang bracket. Jangan pula pergi pakai yang sama. Bukan. Memang ada bracket tetapi ada dua asas. So bila dua asas dia sama macam mana? Dia sama yang macam yang ni. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi tambah kuasa. So jangan tersilap yang tu. Jangan tersilap. Sebab apa? Tengok balik contoh cikgu yang atas ni. Benda yang sama. Okay. So kembali balik. Jadi ingat, beza dia. Ada beza. Kita hanya ada satu asas. Hanya ada satu asas yang sama. Satu. Sini pun satu. Ni ada dua lah tapi asas dia berbeza. Okay, ini tak apa. Ini biar dulu. Tolak tepi dulu. Okay. So, asas kita ada satu saja. Kemudian kita ada bracket. Ada dua indeks. Yang ni ada dua indeks, ada dua asas. Lain. So, apa yang kita kena buat? Kita kena darab. Kuasa kita akan darab. So, dia akan jadi macam mana? A, M, darab dengan N. So, A, M darab N dapat apa? Okay, yang ni linear lah. Ungkapan algebra, kalau darab algebra, so kita gabung sahaja. Macam tu. So, A kuasa dengan MN. Okay. So, boleh alright. So, jadi sekarang, ini adalah asas kita. So, bila dia kembangkan, bila jadi banyak lagi bentuk macam ni, janganlah risau, jangan takut. Pasal macam banyak sangat kena hafal. Benda ni sebenarnya ada yang sama. Okay. So, cikgu padam dulu. Okay. Kita tengok dulu yang pertama. Yang pertama kita tengok bentuk yang macam ni. Kita tengok bentuk yang macam ni. AM, BN, lepas tu ada K kat belakang. Dan juga bentuk yang macam ni. AM darab dengan BN, K. So, para pelajar rasa macam banyak sangat. Banyak yang kena hafal ni. Padahal, kena ingat, AM, A kuasa M dengan B kuasa N, tengah-tengah ni, sebenarnya, tengah-tengah ni, tengah-tengah dia ni, sebenarnya ada operasi darab. Maksudnya apa? Dia dah darab dah. So, bila kita darab, dia akan hilang lah. Contoh cikgu bagi. A darab dengan B. So, jadi apa? AB. Apa lagi? A darab dengan C. So, jadi apa? AC. So, dia adalah benda yang sama. Nampak tak? A darab dengan B dapat AB. A darab dengan C dapat AC. So, benda yang sama. Jadi, hukum indeks dia pun akan dapat yang sama. Hukum indeks dia pun benda yang sama. Sama macam mana? Sama dengan yang ni. So, cikgu, so apa darab tapi tak guna hukum indeks yang pertama. Ingat cikgu abang apa tadi? Hukum indeks yang pertama boleh pakai apabila operasi darab asasnya sama. Sekarang asas kita A, asas kita B. So, kita punya asas tak sama. Maka tak boleh pakai hukum indeks yang pertama. Jadi sebab itulah yang ni kita hanya akan ikut hukum indeks yang ketiga sahaja, iaitu kita darab masuk. Darab, so kita darab. So benda yang sama. Jadi operasi dia pun sama. Darab. Darab. Jadi dapat macam mana? A, M darab dengan K, so dapat MK lah. B, N darab dengan K, so dapat NK. Macam tu. Yang ni pula macam mana cikgu? Sama. A, M darab dengan K. Darab B, N darab dengan K. NK.
Kemudian yang ni kan darab. So boleh saja nak gabung. Macam tu. So benda yang sama sahaja. Dua benda yang sama. Allah. Kenapa? Sekejap. Video cikgu lag ke? Video cikgu lag ke? Kau komputer cikgu saja yang lag? Tolong Sat komen. Video cikgu lag ke? Oh tak Okay, ada yang lag tak? Oh, cikgu punya laptop je lah ni. Okay, tak apa. Oh, laptop cikgu lah. Okay. Okay, laptop cikgu. Okay, tak apa. Internet laptop cikgu. Okay, tak apa yang tu. Alright. So, ingat. Sama. Benda yang sama. Dua benda yang sama. So, apa benda yang sama tapi dia pecahkan? Sebab nanti, kalau ada nombor dekat sini, tak boleh gabung. Saya kita akan tengok. Kita akan mula fahamkan dia punya bentuk ni melalui soalan lah. Kita akan tengok melalui soalan. Okay. Yang kedua pula. Okay, yang ni yang pertama. Benda yang sama. Bila darab macam ni, benda yang sama. Benda yang sama sahaja. So, tak ada maksudnya tak ada pun banyak kena hafal ke tak ada. Sebab dua benda ni adalah benda yang sama. Jadi, dia punya cara nak selesaikan pun sama. Okay. Yang kedua adalah yang bahagi tadi. So, bahagi pula. Okay, bahagi pun benda yang sama juga. Ada dua benda. Kita ada pecahan satu. Pecahan macam mana? Pecahan macam ni. A kuasa M per dengan B kuasa N. Dengan juga A kuasa M bahagi dengan B kuasa N. So ada K ke tak? So ingat, tengok dekat sini. Tengok dekat sini. Penuh je aku punya ni. 3/2 sama dengan 3 bahagi 2. Betul? Benda yang sama. Contoh cikgu buat 2 bahagi 2. Dapat 1. 2/2 pun dapat 1. So benda ni adalah benda yang sama. Sama juga yang ni. Dia adalah benda yang sama. Jadi cara nak selesaikan pun sama. Cara nak selesaikan, pakai hukum indeks yang ketiga sahaja. Cikgu, kenapa tak boleh pakai hukum indeks yang kedua? Memang bahagi tapi asas dia tak sama. 1A, 1B. Jangan tersilap. 1A, 1B. So asas tak sama. Tak boleh pakai hukum indeks yang kedua. Okay. Jadi macam mana nak buat? Darab. Darab satu je ke? Kalau yang ni darab semua, yang ni pun sama. Darab atas, darab bawah. Yang ni pun darab atas, darab bawah. Jadi apa? A, M darab dengan K, so dapat MK. N darab dengan K, so dapatlah NK. Macam tu. So, sama tak? Sama. Bentuk dia saja. Dia saja buat bentuk pecahan macam dia bentuk bahagi macam ni. Pecahan pun adalah bahagi, sama sahaja. Ya, sama sahaja. So kita akan dapat A MK bahagi B NK. So macam tu. Okey. So dapat macam ni. Okey. Alright. So sama. Kalau macam ni nak buat bentuk pecahan boleh tak cikgu? Boleh buat bentuk pecahan. Benda yang sama. Benda yang sama. Cuma yang ni cikgu tunjuk sebab apa nanti kalau dia kelak nombor. Bila dia kelak nombor. Bila kelak nombor, dia lain sikit lah cara nak buat dia. Dia lain sikit daripada kalau ada algebra sahaja. Okay. So itu adalah secara laju. Secara lajunya daripada hukum indeks yang pertama sampai hukum indeks yang ketiga. Dan juga pecahan. Pecahan untuk hukum indeks yang ketiga. So ada banyak lah. Ada yang biasa. Ada yang berganda macam ni dan juga yang bahagi pun ada. Tapi cara nak buat dia sama sahaja. Iaitu kita darab masuk. Cuma bila ada 2, so kena darab masuk. Kalau ada 3, semua kena darab. Contoh. Cikgu tunjuk siap. AM, BN, C, E. K, kuasa E. Ada K. So sama walaupun ada 3, tapi cara dia masih lagi sama. Semua kena darab. Darab, darab, darab. So dia akan dapat apa? AMK, BNK, CEK. Nampak tak? Semua kena darab. Sebab tu dia tunjuk contoh yang ni. Nak menunjukkan bahawa walaupun lebih daripada 1, kita ada asas lebih daripada 1, kesemua asas tu mesti kena darab dengan kuasa yang ada dekat luar ni. Lebih daripada 1. Sudah 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay. Alright.
Jadi ini adalah berkenaan dengan hukum indeks daripada nombor 1 sampai nombor 3. Okey. Cikgu tak mau buang masa. Cikgu tak maulah buat daripada asas dan sebagainya. Sebab nanti benda sama belajar kat sekolah takut bosan. Kita tengok terus soalan yang gabung ketiga-tiga hukum. Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Kita tengok terus. Yang menggabungkan ketiga-tiga hukum. So lebih laju sikit. Lebih laju sikit. Kita layan macam tu. Okey, boleh ah? Alright, so cikgu padam dulu. Okey, boleh ah? Cikgu padam dulu. Okey. So, cikgu ambil soalan buku teks. Jadi kalau siapa yang ada kerja sekolah kena dengan jawapan cikgu, kena dengan soalan cikgu tu, untunglah malam ni. Sebab cikgu buku teks dia punya soalan memang betul-betul bagi cikgu menarik lah, menarik. Dia memang menguji para pelajar. Okey. So cikgu ambil 3 jenis soalan daripada soalan yang basic kepada soalan yang lebih lah, lebih lagi. Okey. So kita ambil 3 soalan dulu. Cikgu ambil 3 dulu. So kita buat yang pertama dulu. Takut tak muat whiteboard. Whiteboard juga tak besar sangat. Alright, kita ambil yang basic dahulu. Paling basic. Cikgu ambil contoh dulu lah. Tolong tutup mic ya. Tolong tutup mic. Sekejap lagi bunyi gemuk. Okey. 504. Okey, ini paling basic lah. Ini yang paling basic. So kita tengok balik. Okey, kemudian kita ada, cikgu ambil lagi. Cikgu ambil contoh dulu. Saya kita buat latihan. Kemudian cikgu ambil yang, okey. Yang ni cikgu ambil 5 M kuasa 4 N kuasa 3 kuasa 2 dan okey, cikgu ambil yang pecahan. Cikgu ambil pecahan yang biasa dulu. Alright. Okay. Untung kalau siapa yang kena lah nanti kita tengok. Okay, saya cikgu akan buat latihan jugalah. Kita akan buat juga yang test punya. Alright, so sama. Okay, tengok dulu. Asas tak sama. Ini dipanggil asas yang tak sama. Sini asas 7, sini asas 5. Jangan silap. Yang nombor yang atas yang kecil yang sebagai kuasa itu dipanggil sebagai indeks. Dipanggil sebagai indeks. So asas tak sama, jadi tak boleh pakai hukum indeks yang pertama, iaitu nak tambah kuasa tak boleh. Tak boleh. Jadi kita hanya boleh melibatkan yang hukum indeks yang ketiga, iaitu kita darab masuk. Okey, so kita akan dapat 7, 3 darab 3 dapat 9, darab dengan 5, 4 darab 3 dapat 12. Okey. So, ada pelajar tanya, cikgu nak kena selesaikan tak cikgu? Okey, sekarang cikgu nak bagi tahu, dalam soalan hukum indeks ni dia ada beberapa kata kunci. Dia ada selesaikan. Kalau soalan dia bermulakan selesaikan, nilaikan, ataupun ada juga tulis ringkaskan atau permudahkan. Okay, ini selalu cikgu bagi tahu dekat pelajar, cikgu punya pelajar lah, dekat tempat tuition cikgu. Kalau dia ada bagi selesaikan, tutup mic. Tu dia, gaduh dengan mak dah tu. Tutup mic dulu, okey. Kita buat tutup mic. Dia pun tak dapat. Oh, tak ada. Doa dia dapat. Dia cik tak tahu, cik tak pernah masuk yang ni. Jenis ni. Sat. Tak boleh tutup mic sini. Apa nama ni? Tasnim tutup mic Tasnim. Gaduh, boy, tahu malam-malam. Ada dekat yang sebelah Dah. video tu. Sebelah video tu. Okay. Alright. Okay, duduk kat sebelah video. Okay. Alright, so cikgu mula buat balik. So kita ada dua. Kita ada selesaikan, nilaikan, ringkaskan, permudahkan. So, selesaikan ataupun nilaikan. Kalau dalam soalan mulakan, selesaikan persamaan di bawah. Nilaikan persamaan di bawah. Jadi ini kita akan dapat nombor bulat tu. Maksudnya, jawapan ni kita terus tekan kalkulator. Dapat berapa last kali. So itu selesaikan ataupun nilaikan. Kalau dia kata ringkaskan ataupun permudahkan, okay, ringkaskan ataupun permudahkan,
Maksudnya daripada satu persamaan yang panjang menjadi satu persamaan yang pendek. Contoh macam yang ni. Yang ni soalan dia kata ringkaskan. Okey. Maksudnya daripada yang panjang, so turun jadi pendek sikit. So ini sahaja jawapan kita. Itu kalau dia kata ringkaskan ataupun permudahkan. Kalau dia kata selesaikan, nilaikan. Jadi daripada yang ni, terus tekan kalkulator dapat satu nilai dekat sini. So itu kalau nilaikan. So dua benda yang beza. Dua benda yang beza. Ringkaskan, permudahkan daripada panjang jadi pendek. Sagi daripada panjang jadi pendek sikit. Yang ni pun sama. Kalau dia kata selesaikan, nilaikan, dapat nombor yang terakhir. Dapat nombor yang terakhir. Ada satu nombor sahaja. Macam tu. Okey, boleh Alright. So kita sambung balik. Okey. Jadi bila soalan kata ringkaskan, jadi ini jawapan terakhir kita lah. Ini jawapan terakhir kita. Macam ni sahaja. Dah okey. Contoh kalau ada siapa-siapa terbuat jawapan yang last sekalian tekan kalkulator, tak ada lah salah. Cikgu tak ambil, cikgu tarik lah kat situ. Cikgu tarik sampai sini sahaja. Jangan risau. Kalau lah terletak sampai bawah sekalian, jangan risau yang tu. Okey, next. Kita tengok bulan seterusnya. So kita ada kurungan 1, 2, 3. Ada 3. So ada kadang-kadang pelajar ingat, kalau darab, cikgu yakinlah kebanyakan kalau dia tak alert dengan benda tu, semua akan buat macam ni sahaja. So dia akan dapat 5M, 4 darab 2 dapat 8. 3 darab 2 dapat 6. So semua buat macam ni. Tetapi, cikgu nak ingatkan balik. Kalau sesuatu nombor ataupun sesuatu algebra, dia tak ada apa-apa dekat bahagian atas ni. Maksudnya tak ada kuasa apa-apa. Contoh, 2, 3, 4, A, B, C. Apa maksud nombor ni adalah kuasa yang ada dekat atas dia sebenarnya adalah kuasa 1. Semua ni kuasa 1, cuma kita tak letak. So apa? Tidak wajib. Tak wajib letak. So kita kena faham dia rupanya ada kuasa 1. So sama juga dekat sini, kita ada 5 sahaja. Maka sebenarnya dia ada nombor 1 dekat sini. So janganlah biar dia ketinggalan. Janganlah bagi dia ketinggalan. Sagi darab-darab, tinggal dia, kesian kat dia. So pastikan darab sekali, darablah sekali. So 1 darab 2 dapatlah 2. So ni cikgu cakap tadi. Bila ada 3, ketiga-tiganya kena darab. Walaupun dia ada nombor. Nombor yang tak ada kuasa. Ingat tak ada kuasa, rupanya ada kuasa 1. Jadi, yang ni jangan tinggal macam ni lah. Kalau algebra, kalau macam ni, janganlah tinggal 5 kuasa 2 macam ni. Tak boleh. Ni bukan dia punya bentuk yang formal. So, bentuk formal dia apa? Tekan kalkulator lah. 5 kuasa 2 dapat 25. M kuasa 8, N kuasa 6. So, ini jawapan terakhir kita. So, ini jawapan terakhir kita. Yang ni kena tekanlah sebab bila dia duduk dengan huruf ataupun algebra, so ini dipanggil ungkapan lah, ungkapan algebra. Allah. Pidut, kena buka mic balik. Termute. Hampalah ni duduk. Okey. Buka mic dah. Alright. Okey Okey. So, bila dia duduk sekali dengan algebra, so ini dipanggil sebagai ungkapan algebra. So, ungkapan algebra tak boleh nombor bulat, nombor ni tak boleh ada kuasa macam ni lah. Bentuk macam ni tak boleh. Dia kena buat dalam bentuk macam ni. So, baru betul. Kalau tinggal macam ni, mungkin tolak satu markah. Okey, boleh. Next, kita tengok blok basic yang seterusnya. So, ada pecahan, asas tak sama walaupun dia bahagi. Walaupun dia bahagi, asas dia tak sama, so tak boleh pakailah hukum indeks yang kedua. Jadi, kita darab masuk je lah. Kita darab masuk. So, dia akan dapat 2 kuasa 20. Okey tak? 5, 10, 20, okey. 3 kuasa 8. So, tinggal macam ni sahaja. Okey, tinggal dengan keadaan macam ni sahaja. 2 kuasa 20, 3 kuasa 6. Okey. Alright. So, itu adalah antara basic lah. Basic-basic yang kita nak tengok. Jadi, sekarang cikgu nak masuk tu kepada soalan yang gabung. Yang menggabungkan ketiga-tiga hukum indeks. So, kita tengok. Kita tengok dulu soalan yang pertama. Okey. Okey, boleh cikgu go through tu Cikgu laju sikit
Supaya tak bosan lah malam ni. Okey. So kita nak tengok terus. Cikgu ambil yang soalan lah. Cikgu ambil yang latihan. Okey, cikgu ambil yang latihan. Cikgu ambil yang latihan. Okey. So latihan cikgu ambil soalan yang susah. Cikgu ambil soalan uji minda 1.2E, soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Iaitu kita ada, okey, dia kata permudahkan. Itu keyword dia, permudahkan. Keyword dia, permudahkan. So daripada panjang jadi kecil. So yang A dia kata 2M kuasa 2, N kuasa 4, so dia kuasa 3, darab 3, MN kuasa 4, kuasa 2. Per dengan 12, M kuasa 7, N kuasa 12. Okey. So, ini soalan dia. Dia kata permudahkan daripada besar macam ni nak simpelkan jadi satu nilai, satu ungkapan yang lebih ringkas. Right. Jadi, sekarang bila tengok macam ni, kena kita ada BODMAS dulu. Yang BODMAS tu bracket of, cikgu tak ingatlah kalau bahasa Melayu ke dia. Tapi ada kan? Kena buat kurungan dulu, kemudian buat darab dengan bahagi, kemudian buat tambah dengan tolak. Okey. Kalau dalam soalan ni, kita ada kurungan, darab dan juga bahagi. So, apa yang kena buat adalah kita kena ikut turutan. So, kalau yang atas ni kita ada kurungan, so selesaikan dulu kurungan. Yang kedua, selesaikan dulu darab, kemudian baru bahagi. Buat step by step. Jangan terus nak cacah merbot, gabung semua sekali. Jangan. Sagi jadi pening. Boleh, tak ada masalah. Benda tak ada masalah. Boleh je nak buat. Terus gabung. Terus jawapan yang pertama, terus buat semua. Boleh, tak ada masalah. Tetapi dia akan menyusahkan ataupun dia akan merumitkan keadaan. So biar kita buat satu persatu. So ingat, pakai yang BODMAS tu, bracket, darab, bahagi, tambah tolak. Tapi darab dengan bahagi tengok yang mana kita jumpa. Kalau bahagi jumpa dulu, so kita buat bahagilah. Jangan ingat darab kena buat dulu. Tak. Kalau bahagi jumpa dulu, kena buat bahagi. Macam ni kita jumpa dulu darab, so kita buat darab dululah. Okey. So yang pertama, hilangkan dulu kurungan. So jangan lupa sini ada kuasa 1, sini pun ada kuasa 1. Jangan terlupa. Kemudian kita darab masuk, darab. Yang ni pun darab. So M tak ada kuasa. Kuasa 1 sebenarnya. Okey. So 2 kuasa 3. Alright, settle. M 2 kuasa 3, 2 darab dengan 3, 6. N 4 darab 3, 12. Okey, settle lah. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 4 darab 3, 12. Darab 3, 1 darab 2, 2. M 1 darab 2, 2. N 4 darab 2, 8. Okey, settle. Okey, boleh ah? Alright. Kemudian bahagi, tak kacau apa, salin balik macam biasa. Okey. So dekat sini akan jadi satu masalah. Pelajar duk terlalu fokuskan asas kena sama, asas kena sama, asas kena sama. So bila nombor asas tak sama, pakat semua tak buat. Pakat macam mana tersekat? Asas tak sama. Jangan risau. Okey, sekarang cikgu nak beritahu dulu. Contoh, kalau kita revision balik, kan? Bila kita buat revision balik, bila kita buat tentang persamaan linear, ungkapan algebra, contoh cikgu ada 3A darab dengan 3B. Ni zaman dulu sebelum kita belajar hukum indeks. Jadi, bila jadi macam ni, walaupun asas tak sama, cikgu buat macam ni lah. Cikgu buat macam ni. Okay, right. So, pelajar bila tak belajar hukum indeks ni, dia tahu yang kalau jadi macam ni, kita darab lah. Nombor darab dengan nombor. Huruf darab dengan huruf. So, 3 darab 2 dapat 6. So, A kuasa 2. Ada 2, kan? A kuasa 2. Sebenarnya dekat sini kita dah menggunakan hukum indeks. So, nampak dekat sini ada kuasa 1, kuasa 1. Asas sama, darab, kita buat apa? Kuasa kita tambah. Betul? Tapi nombor, asas tak sama. Kita buat apa? Kita darab macam biasa. 3 darab 2 jadi 6. So, jadi apa? 6, A kuasa 2. Sama juga dekat sini. Bila kita melibatkan ungkapan algebra, nombor ni kita tak akan libatkan untuk hukum indeks. Kita tak akan kacau dia. Kita akan buat macam biasa sahaja. Kita akan darab macam biasa, bahagi macam biasa.
Sebab apa? Ingat balik waktu kita belajar ukapan algebra. Walaupun nombor ni asal tak sama, kita buat apa? Kita darab dia macam biasa. Yang belakang ni, kita buat hukum indeks sebenarnya. 1 tambah 1. So, dapat 2. So, benda ni yang berlaku. So, janganlah bila belajar hukum indeks terlalu paranoid kan. Aku kena bagi asas aku sama je. Asas tak sama tak boleh buat. Terus tinggal. Bukan. Ingat, ukapan algebra buat macam biasa. Untuk nombor buat macam biasa. Kalau darab macam biasa. Tapi untuk huruf, untuk algebra ni pakailah hukum indeks. Ingat balik kita punya basic. Basic ungkapan algebra kita. Okey. Okey. So, kita buat macam biasa. Okey, kita buat macam biasa. So, kita akan dapat 2 kuasa 3 darab dengan 3 kuasa 2. Buat macam biasa. Buat macam biasa yang tu. So, yang ni asas sama. So, operasi darab. Jadi, kita buat 6 tambah 2. N pun sama. Darab, ungkapan asas sama. So, darab tambah macam biasa. So, bahagi 12. M kuasa 7, N kuasa 12. Right. So, ini boleh selesaikan. Boleh selesaikan cikgu. Malah nak congok. Salah nak congok malam ni. Tolong tekan saya kalkulator cikgu dapat apa? So, kita darab tengok. 2 kuasa 3. Malah nak congok. 3 kuasa 2. Okey. So, dapat 72. Dapat 72. So, dapat 72. Buat macam biasa. Yang ni selesaikan macam biasa. 6 tambah 2, 8. 12 tambah 8, 20. Okey. Per 12, M kuasa 7, N kuasa 12. Alright. Okey. So, boleh Alright. Yang ni kita sampai sini dah. Okey. Sekarang tinggal bahagi je lah. Tinggal bahagi. So, ingat pecahan sebenarnya adalah bahagi. Pecahan sebenarnya adalah bahagi. Jadi, untuk nombor ni, bahagi macam biasa sahaja. Biar kat dia. Biar kat dia. Ini kita biar kat dia. Dunia dia. Kita hanya selesaikan yang algebra ni sahaja. Okey. So, kita akan dapat 72 bahagi 12. Buat kat dia. Biar kat dia. So, yang ni asas sama bahagi. So, tolak kuasa. So, dapat M 8 tolak 7. Yang ni pula asas sama bahagi ataupun pecahan lah bahagi. So, kita akan tolak kuasa. So, dapat N 20 tolak 12. Okey. So, ini boleh kecilkan. 72 bahagi 12. So, dapat 6. So, dapat 6 kat sini. Okey. Yang ni kita buat macam biasa. 8 tolak 7 dapat 1. So, tak boleh. N 20 tolak 12 dapat 8. So, ini jawapan terakhir kita. So, nampak tak? Permudahkan. Panjang menjadi simple. So, itu kita panggil permudahkan. So, cikgu ingat, cikgu nak tekankan dekat sini adalah jangan takut apabila nombor kita asas tak sama. Kalau soalan tu hanya melibatkan nombor sahaja, yang tu barulah, yang tu nantilah lambat lagi, kita nak jumpa soalan macam tu. Yang tu barulah kita kena bagi sama asas dia. Itu lain, yang tu lain. Sekarang kita buat ungkapan algebra. So, benda sama je kita buat. Nombor kita darab macam biasa, kita bahagi macam biasa. Kita hanya melibatkan algebra sahaja. Algebra, gunalah hukum indeks dengan betul. Okey. So, juga harap boleh faham? So, kita move kepada soalan yang seterusnya. So, ini permudahkan. Cikgu ambil lagi soalan yang menggabungkan ketiga-tiga hukum indeks. Kita akan tengok lagi. Okey, kita tengok lagi. Alright, cikgu jumpa soalan yang menarik sikit. Okey, kita tengok lagi soalan. Okey, sama permudahkan. Semua soalan ni mempermudahkan sahaja. Okey, soalan dia hanya mempermudahkan sahaja. Okey, soalan dia sama, permudahkan. Okey. So, kita ambil soalan nombor 2, soalan C. Nombor 2 soalan C. Agak menarik dia punya soalan. Kita tengok.
4 kuasa 2 per dengan 6 kuasa 3 tutup kurungan kuasa 3 bahagi 4 kuasa 2 per dengan 6 kuasa 3. Okey. Tak ada kurungan pun. Cikgu. Sini tak ada kurungan. Alright. So, macam mana nak buat? Yang pertama buat bracket dulu lah. Buat bracket dulu. Darab dulu. Darab. Buat macam risaulah. So, kita akan dapat antara kurungan dah. Dah hilang dah kurungan. So, dia akan jadi 4, 2 darab 3, 6. Per 3 darab 3 dapat 9. Okey, boleh? 4 kuasa 6. Ni darab 9. Okey. So dekat sini para pelajar mungkin ni cikgu cakap kemungkinan. Kemungkinan kesilapan dia adalah dia nampak bahagi terus dia tolak. Terus dia buat. Bila dapat macam ni kan. Okey, para pelajar terus 4 kuasa 6. Oh ni bahagi ni cikgu. So pakat duk bahagilah. Semua duk buat macam ni. Okey. Cikgu muji, maksudnya dia faham. Konsep dia kalau bahagi asas sama tolak kuasa. Tapi minta maaf, salah. Minta maaf, salah. Kerana apa salah? Kena balik-balik kepada basic kita. Apa yang akan berlaku ni zaman-zaman Darjah 6 kan? Sebelum masuk China lah kan? Sebelum nak melangkah ke sekolah menengah kan? Soalan dia macam ni. 1/2 bahagi dengan 2/3. So macam mana nak buat? Zaman dulu tak ada kalkulator lagi. Bukan zaman dulu tak ada kalkulator. Zaman tu tak ada pakai kalkulator lagi. So pakatlah dia buat 1/2 bahagi jadi darab. Yang ni terbalikkan. Betul? So ini cara dia. Kan? Bila naik sekolah menengah pakat lupa habis. Sebab apa? Ada kalkulator. Tekan cikgu. Puk dapat jawapan. Senang. So ingat. Jadi sini barulah kita akan darab. So jadi apa? 1 darab 3. 2 darab 2. So dapatlah jawapan terakhir 3/4. Okey. Bukan cikgu nak ajar benda ni. Cikgu nak abang konsep dia dekat sini sama. Konsep daripada sini masuk kepada kita punya hukum indeks. Jangan tersilap. Jangan tersilap. Sebab sekarang kita mainkan bahagi pecahan. So kena menggunakan konsep waktu kita sekolah rendah dulu. So benda ni tak boleh buat ni. So kita kena ikut. Jadi apa yang berlaku adalah kita pun salin balik. Kita akan dapat apa? 4 kuasa 6, 6 kuasa 9 macam biasa. Bahagi tukar jadi darab, yang ni terbalikkan. Macam tu. Kemudian, apa dia? Darab. So cikgu, kan darab tak boleh lah. So kita buat macam mana? Macam ni ya. Darab 6 kuasa 3. 6 kuasa 9, darab 4 kuasa 2. So ini baru betul. Jadi sekarang, cuba tengok betul-betul. Asas yang sama, operasi apa? Bukan lagi operasi darab. Tetapi cuba tengok, sini asas 4. Asas 4 yang seterusnya duduk kat bawah. So apa dia punya operasi? Bahagi. Sama juga dengan nombor 6. Sini nombor 6. Sini pun nombor 6. Apa dia punya operasi? Bahagi. Lepas tu cikgu cakap tadi, yang tadi tu silap. Yang tadi tu tersilap. Okey. So, jadi apa yang berlaku adalah bahagi. Jadi kita akan buat 4 kuasa 6 tolak 2. Sebab bahagi asal dia sama. So kita boleh bahagi. Yang ni pula pun sama. Jadi sini masih lagi darab lah. Sebab kita tak buat apa-apa antara 4 dengan 6 ni. So dia akan jadi 6, 3. Yang atas tolak yang bawah. Jangan duk ambil yang besar tolak yang kecil pula. Bukan. Yang mana duk atas lah yang akan tolak yang bawah. So 3 tolak 9. So kita akan dapat jawapan 4. 6 tolak 2 dapat 4. Darab 3 tolak 9 dapat negatif 6. Betul. So ini jawapan dia. Okay. Ini baru jawapan dia. So ini jawapan terakhir kita. Okay. So boleh kalau tadi kita terus buat, kita akan buat 9 tolak 3. Kita akan buat 9 tolak 3. So 9 tolak 3 akan dapat 6. 9 tolak 3 akan dapat 6. So dia salah lah. Okay. So benda itulah yang berlaku sebenarnya.
Okey, nanti bila masuk hukum indeks yang seterusnya, nanti akan masuk satu lagi hukum indeks di mana kita ada kuasa negatif. Contoh, A kuasa negatif M. So boleh ubah dia dengan jadikan positif tapi dia duduk dekat bahagian bawah. So bila dia duduk kat bahagian bawah macam ni, 1 per, kan ni per 1. A kan per 1 sebab apa? Nombor biasa ni semua per 1 ni. Semua per 1. Ya, nombor bulat semua dia per dengan 1. Ni benda basic lah dulu. Dulu kita dah belajar kan? Okey. So, sebenarnya dia boleh berubah lah. Dia boleh tukar dan jadi positif. So, kita balikkan dia. Tapi itu hukum indeks yang seterusnya. Yang tu biar dulu. Cuma cikgu nak bagi tahu sahaja. Okey. So, benda itulah yang berlaku. Alright. So, ingat benda ni basic ni adalah basic yang penting lah. Sebab dalam soalan ukapan algebra dia banyak suruh kita buat secara manual. Sebab tak boleh tekan masuk dalam kalkulator. Tak boleh tekan masuk dalam kalkulator. Okey. Ini menarik tapi dia bukanlah soalan yang susah lah. Bukan soalan yang susah sangat. Okey. Kita tengok pula yang seterusnya. Okey, cikgu padam dulu. Cikgu ambil lagi. Cikgu ambil random saja soalan-soalan. Memang cikgu rasa menarik untuk kita buat. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, kejap. Okey. Seterusnya kita tengok lagi soalan yang lebih menarik, mencabar. Okey. Cikgu ambil soalan nombor 3 dan soalan C. Cikgu ambil soalan C. Okey, cikgu ambil soalan C. So ada 24 D kuasa 3 E kuasa 5 darab dengan 3 D kuasa 3 E kuasa 4 kuasa 2 bahagi. Okey, ni tak tahu tak apa. D kuasa 5 E kuasa 6 darab dengan 6 DE kuasa 2 kuasa 3. Okey. Alright. So panjang lagi. Lagi panjang. Alright. So macam cikgu cakap, selesaikan dulu yang dalam kurungan. Kita selesaikan dulu yang dalam kurungan. So kita akan dapat 24 D kuasa 3 E kuasa 5 macam biasa. Darab. So dalam kurungan, darab. Jangan terlupa ada kuasa 1. Banyak pelajar terlupa. So cikgu selalu peringat. So sini akan jadi 3 kuasa 2 D kuasa 3 E kuasa 4. Apa pula? Kuasa 6 kuasa 8. Okey, cikgu silap. Okey. 3 darab 2 6, 4 darab 2 8. Kemudian yang bawah pula D kuasa 5 E kuasa 6 darab. Yang ni pun sama. Darab dia, sini ada kuasa 1, sini pun ada kuasa 1, jangan tersilap. So 6, 1 ni dapat 3. 1 lagi dapat 3, 1 darab 3 dapat 3. So E dapat 6 lah. Okey, settle. Settle yang kurungan. Okey, settle yang kurungan. Kemudian buat yang darab pula. So jangan tersilap. Sini ada darab, sini pun ada darab. So buat dulu yang darab. Buat dulu yang darab ni. So kita pun buat dulu. Yang atas buat dulu sudah di apa? 24 darab 3 kuasa 2. Tutup kurungan. Kemudian buatlah. D. Asas sama. So tambah kuasa. 3 tambah 6. Kemudian asas sama lagi. E. So E. 5 tambah 8. Ya, asas sama operasi darab tambah kuasa. Bahagi. Yang ni pun sama. Sini ada nombor apa ni? Ada nombor 1 lah kat depan dia. So boleh saja nak buat 1 darab 6 kuasa 3. Ataupun tak payah tulis pun boleh. Just tulis 6 kuasa 3 sahaja. Sini ada nombor 1. Bila tak ada apa-apa kat depan, maksud dia ada nombor 1. Okey. So D pun sama. Asas sama. So 5 tambah 3. Kemudian E. Asas sama. Cikgu. Asas sama. So tambah kuasa. Alright. 6 tambah 6. Okey, kita selesaikan yang atas tu. Okey, kita selesaikan yang atas.
24 darab 3 kuasa 2. So dapat 216. So sini adalah 216. Yang ni 6 tambah 3, 9. 5 tambah 8, 13. Okey. Per dengan 6 kuasa 3. 6 kuasa 3. 216 juga. Okey. 216 juga. Betul ke? Kita buat. 24 darab 3 kuasa 2. Okey. 6 kuasa 3. Okey, betul. Sama. Okey, D 5 tambah 3 8, E 6 tambah 6 12. Alright. Okey. So dah simple macam ni, so kita pun buatlah operasi bahagi. Buatlah operasi bahagi. So 216 bahagi 216. Potong tinggal 1 tinggal 1. Tak ada masalah. So hilang. Tinggal bahagi pula. So asal sama bahagi tolak kuasa. 9 tolak 8. Okey. E 13 tolak 12. Okey. B 9 tolak 8 dapat 1. E 13 tolak 12 pun dapat 1. So buang. Jadilah jawapan DE sahaja. Satu kena letak dalam hadapan cikgu. Nak letak pun boleh, tak payah letak pun tak apa. Jadi cikgu lebih suka kalau tak letak. So ini jawapan kita. Okey, boleh Alright. Okey. Jadi itu adalah beberapa soalan lah. Beberapa soalan yang cikgu bincang. Okey. Jadi cikgu rasa cikgu stop sampai sini dahulu kelas kita. Cikgu just nak ambil sikit masa saja. Tak membuat panjang sangat. So sekadar nak bagi mengukuhkan apa yang dah dapat dekat sekolah. So boleh terus buat kerja sekolah lagi. Boleh terus. So dapat apa yang cikgu bagi, insya-Allah ni boleh cubalah buat. So sampai sini dulu kelas kita. Jadi sekian, terima kasih.